Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Razani Zam Zakaria, pakar psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baru ni saya tweet tentang mindfulness dalam Twitter saya. Hampir 2,000 lebih orang retweet dengan pelbagai isu yang didiskuskan. Ada yang bertanya apa benda mindfulness, ada yang nak tahu dan tak kurang juga ada yang salah faham. Dan ada yang mengaitkan mindfulness dengan meditasi ataupun bertapa dan juga mengaitkan dengan ritual-ritual tertentu dalam agama-agama tertentu yang menyebabkan orang mungkin rasa asing dengan apa dia sebenarnya mindfulness. Jadi saya nak kongsi hari ini dalam bahasa yang sangat mudah untuk kita faham apa yang kita perlu tahu tentang mindfulness dan macam mana kita nak beramal dengannya. Dan bila saya sebut beramal, saya sebut dalam konteks sebagai salah satu cara ataupun kaedah untuk kita berrelaksasi ataupun menenangkan fikiran kita daripada stres. Okey, walaupun mindfulness ni satu konsep yang banyak disebut dalam psikologi, saya sebagai seorang psikiatris pun ambil masa untuk betul memahaminya. Dan sebab mindfulness ni is an experiential learning. Maksudnya once kita amalkan, once kita rasa kebaikannya, once kita get it, baru kita tahu. And so dia bukan something yang kita boleh belajar daripada buku ataupun kita dengar orang buat, kita buat dan it works. So it doesn't work that way. Pertama kita kena faham bahawa mindfulness ni simply means kita memberi otak kita suatu kerehatan dengan kaedah menumpukan perhatian kita kepada situasi dan keadaan semasa tanpa menghakimi. Maksudnya apa? Bayangkan dalam kehidupan kita ni kita lalui sangat banyak perkara. Fikiran kita ni busy. That's the truth. Kita fikir pasal benda akan datang, benda semalam, benda wujud, benda tak wujud, pasal orang, pasal kawan, pasal kerjaya. So, fikiran kita ni seolah-olah satu highway yang syarat dengan traffic jam. So, mindfulness ni is about giving our mind a break from everything else dan hanya memberi fokus kepada satu-satu perkara. Opposite mindfulness adalah mindless, iaitu fikiran kita merayau-rayau. Dan it can happen in many ways. Contoh, pernah tak kita solat, dan walaupun solat tu something yang very specific, tapi pernah tak kita solat, tahu-tahu dah habis dah, 4 rakaat dah, especially kalau kita follow imam. Maksudnya apa? Maksudnya kita buat benda tu sebagai satu ritual tanpa our mind being there. Our mind is not present there. In fact, dalam kehidupan seharian pun kita boleh buat benda yang sama. Kita drive, tahu-tahu kita dah sampai rumah. Our mind drive in automatic form and almost macam robot. Therefore, kita being mindless. Ataupun kita mindless masa kita makan. Makan, habis dah. Kita tak appreciate the taste. Kita tak appreciate every single element of food that kita makan. Especially kalau dalam keadaan yang kita sibuk, dalam keadaan kita banyak benda nak fikir, dalam keadaan kita nak stress. So kita kalau kita sedar, tanpa kita sedar atau tak, we've been living in a mindless way in so many examples and in so many situations. And sadly, tanpa kita sedar, sebenarnya being mindless menyebabkan kita hilang kenikmatan terhadap kehidupan kita. So mindful is trying to retrain kita punya akal, retrain kita punya minda untuk doing the opposite. That is fully conscious dengan waktu keberadaan kita pada ketika itu. Otak kita ni ada 2 tujuan. Okay? Pertama untuk berfikir, kedua untuk menerima rangsangan sensori. Berfikir adalah aktiviti yang kita buat sehari-hari. Kita fikir nak makan apa, kita cari benda, kita decide nak buat apa, kita susun benda. This is thinking process. Menerima sensori pula, on the other hand, adalah menerima rancangan yang ada di sekeliling ni. Yang macam tuan puan dengar suara saya, nampak apa yang saya buat, nampak keliling laman rumah saya ni, mungkin dengar bunyi burung, dengar bunyi jiran saya. So all those things are sensory input yang kita terima ke dalam otak kita. 2 benda ni berlaku seiring, tapi dalam situasi yang majority kita do a lot of thinking, less sensing.
Sensing ni tadi yang memproses sensory. Sebab apa? Sebab kita nak fokus kepada tujuan kita. Okey, maksudnya apa? Maksudnya kita banyak fikir, kita tak take note sangat sensory yang ada ni. Contoh, bila kita buat kerja, kita fokus pada kerja kita. Mana ada kita take note suhu, kita take note bunyi yang ada dekat luar tingkap, cahaya yang ada. Kalau kita fokus pada sensory, tak jadi kerja kita. Therefore, kita do probably 90% of thinking and 10% of sensing. Now, dalam situasi biasa, benda ni tak ada masalah. Sebab apa? Because that's what we need to do. Tapi dalam situasi kita tertekan, 90% of thinking, 10% of sensing ni berbahaya. Sebab apa berbahaya? Sebab dalam keadaan kita tertekan, thinking kita can be clouded. Thinking kita can be unstable. Contoh, bila kita tertekan, fikiran kita tend bias towards negative things. Contohnya kita fail dan kita start mudah datang fikiran, aku ni tak guna, aku ni tak bagus, orang lain lebih bagus, orang lain lebih baik daripada aku. So this kind of thinking ni mudah untuk datang. So bayangkan dalam keadaan kita tertekan, kita fokus kepada thinking, maka kita drawn out, kita tertarik kepada emosi yang negatif. So sebab tu, apa yang kita buat dalam mindfulness adalah draw the focus more on sensing and less on thinking. Apa maksudnya? Maksudnya, bila kita duduk dalam keadaan mindful, duduk dalam keadaan yang kita fokus kepada sekeliling, fokus attention kita itu, kita tujukan, kita talakan kepada semua deria yang kita ada. Contohnya sekarang ini. Cuba anda pause sekejap dan jangan berfikir tentang apa-apa. Just fokus tentang apa yang anda nampak, apa yang anda dengar, anda pegang sekeliling anda fokus apa yang anda boleh rasa dengan deria rasa anda. Anda fokus dengan apa yang anda boleh bau, dan anda fokus dengan apa yang anda boleh rasa dalam mulut anda. So itu 5 deria yang anda gunakan, yang mungkin kita lupa kita ada sebab kita banyak berfikir. Sebelum ni saya ada bagi contoh, macam kita tepuk tangan. Kalau anda tepuk tangan, sebenarnya dia akan menghasilkan deria sakit pada tapak tangan. Anda boleh buat sekarang, anda tepuk tangan anda akan rasa almost macam ada current pada tapak tangan. Now, perasaan ini ataupun the sensation ini has always been there all this while. Daripada kecil, tadika dulu kita tepuk tangan sampai umur sekarang kita tepuk tangan, tapi kita tak take note so much of this. Sebab apa? Sebab kita banyak fokus fikiran kita kepada thinking process, less on sensing. Jadi mindfulness is about spending some time in our life untuk kita fokus kepada kita punya deria. Masa kita makan, masa kita bernafas, masa kita bermain dengan anak, masa kita melihat sekeliling, masa kita memandu, masa kita berjogging, masa kita duduk di laman. Focus on the thinking. Focus on the experience, and that will in itself create a lot of relaxation relaxed feelings dalam diri kita. So itu secara ringkas tentang apa dia mindfulness. Lepas ni anda boleh baca lebih lanjut tentang mindfulness breathing, tentang mindfulness eating, tentang mindfulness walking, tentang mindfulness exercise. So any of those things boleh dibuat dalam keadaan mindfulness. Ada orang tanya, can you do mindfulness during solat? Of course. Kita panggil dia khusyuk, iaitu kita fokuskan perhatian kita kepada ibadah. Kita fokuskan kepada setiap bacaan kita. Kita fokuskan kepada setiap pergerakan dalam rukun solat. Dan itulah yang akan menghasilkan ketenangan dalam solat. Dan bila kita tahu kita solat tu bukan sekadar ritual, kita connect dia dengan kepercayaan kita, of course dia akan bring a lot more satisfaction feeling rather than just do it for the sake of doing it.
So cuba think about this, think about the ideas of being mindful, dan lepas ni boleh start practicing mindfulness dalam a lot of other situation. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.